Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, sebelum kita memulakan kuliah subuh pada pagi ini, marilah kita semua yang hadir dengan rezeki dan pilihan, pertolongan, hidayah daripada Allah Azza wa Jal, merafa'kan setinggi-tinggi syukur, memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal di atas nikmat, kurniaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita daripada kalangan hamba-hambanya. Mudah-mudahan apabila kita bersyukur, Allah menambahkan nikmatnya dan mengangkat musibah dan bala daripada kita dan keluarga kita, insya-Allah. An Aisyah ummil mu'minin. Ini kita ambil satu hadis pilihan sempena dengan hujung tahun ni. Kita tidak tahu apa yang akan menanti kita di tahun hadapan. Mudah-mudahan hadis ini boleh memberikan semangat kepada saya dan tuan-tuan untuk kita berhadapan dengan permulaan kehidupan yang lebih baik pada tahun yang akan datang. An Aisyah ummil mu'minin qalat du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazatin sabi min al-ansar faqultu ya Rasulullah tuba لهذا عصفور من عصافر الجنة لم يعمل سوء ولم يدركه قال أو غير ذلك. يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ni daripada Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, merupakan hadis yang membicarakan tentang perkara yang berhubung dengan takdir, al-qada'u wal qadar, perkara yang berhubung dengan rukun iman yang keenam, iaitu kita beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, kata dia, du'ya, telah dijemput atau telah dipanggil. Tak diketahui siapa yang memanggilnya atau siapa yang datang menjemput Nabi. Du'ya, telah dijemput atau telah dipanggil
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi janazatin sabiyyin, satu jenazah budak-budak. Sabi, yakni sabiyun ni bayi, bayi, kanak-kanak yang belum aqil baligh, jadi kita panggil sabi. Minal ansar, yang mana budak-budak ini daripada golongan suku, kabilah ataupun kumpulan al-ansar. Budak ini daripada ansar. Okey. Faqultu, aku bila tengok budak jenazah baby ini, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, masa dia tengok baby ni, jenazah baby ni, dia sebut satu perkataan kepada Nabi. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuba, sonok, syoknya, berbahagialah, tuba, berbahagialah, lihadha usfur min asafiril jannah, berbahagialah, bergembiralah burung ini daripada burung-burung syurga. Aisyah sebut satu perkataan yang dia panggil sebagai tashbih. Dia tak katalah budak tu, dia tak katalah berbahagialah budak ini atau gembiralah bayi ini, tapi dia guna istilah usfur. Usfur artinya burung, burung kecil, burung. Dia kata bergembiralah burung ini daripada min asafir, daripada burung-burung syurga. Di kalangan ulama, apabila mereka memberikan maksud apa yang dikatakan burung daripada burung-burung syurga ini, boleh dipahami dengan dua makna ataupun lebih lah, tapi sekurang-kurangnya ada dua makna. Satu, di kalangan ulama mereka kata burung ini dengan maksud budak ni macam burung dalam erti kata dia tak ada dosa, dia tak melakukan dosa, kerana burung ni dia tak ada dosa dan dia tak ada pahala. Burung ni dia bukan mukallaf. Jadi bila dia bukan mukallaf, dia bebas daripada taklif, bebanan. Dia buat apa pun tak ada dosa, tak ada kesalahan. Ini yang dikatakan budak-budak ni. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'atil qalam, diangkat pen daripada 3 golongan. Tidak ditulis dosa daripada 3 golongan. Yang pertama, minan naim hatta yastayqadh, daripada orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Jadi orang yang tidur ni, kalau dia buat apa pun tak kira dosa. Umpamanya apa? Dia tidur dalam keadaan dia tak salat, dia tidur, dia tak semayang, dia berdosa tak? Tak. Umpamanya kita letih, kita tidur, waktu asar, terbalik daripada kerja, kita tak kepala kita terlena, jaga-jaga orang azan maghrib, kita terkejut, tengok-tengok dah masuk maghrib, tak berdosa kerana kita tertidur. Umpamanya juga kita tidur subuh, kita terjaga-jaga, terlewat, Nabi kata tak dikira berdosa. Bahkan yang tidur itu merupakan sedekah.
Dalam erti kata memang kita dah usaha nak bangun lah, tapi kita terlewat. Tak berdosa ni kerana di luar daripada kesedaran kita. Kan? Umpamanya tuan-tuan tertidur, tersingkap aurat, terbuka. Kita dah pakai elok apa semua, masa nak tidur tersingkap. Tak berdosa lah ketika kita tidur tu. Cuma bila macam solat tadi ni, bila kita sedar, wajib kita ganti. Bukan arti kata tak berdosa tu kita tak payah ganti. Tak betul. Bangkit-bangkit, Allah dia kata hari ni terlewat. Kan? Dia mandi-mandi, dia pergi kerja. Atau mandi-mandi, dia keluar. Bini dia kata tak solat, tak qada. Dia kata tak apa, tidur, tak berdosa. Tak berdosa dalam tajuk Allah tak azab di atas kecuaian dia tak solat tu. Tetapi dia wajib ganti selepas dia sedar. Baik. Yang kedua, daripada orang yang gila, sehinggalah dia hatta ya'qil, sehinggalah dia berakal. Jadi orang yang gila, yang tidak waras, zawalul aql, yang hilang kewarasan akal dia, yang tak betul otak dia, seperti orang yang mabuk dan sebagainya, mereka ini juga tak dikira berdosa. Kan? Umpamanya orang yang makan ubat, dia pening, dia hilang akal, dia jadi mabuk, kan? Tak waras. Jadi apa yang dia buat ketika itu, apa yang dia lakukan ketika itu, tak dikira berdosa. Seperti kita tengok orang-orang yang gila dalam kehidupan kita yang berjalan, tak tentu hala, telanjang, bogel, tak pakai, tak salat, makan di tengah hari di dalam bulan puasa, mereka ni juga tak termasuk di dalam mukallaf. Dan yang ketiga yang kita bicarakan ini ialah kanak-kanak, hatta sehinggalah dia baligh. Jadi budak-budak ni dia tak terikat dengan dosa. Sebab itu budak-budak yang tak salat, yang tak menutup aurat, dia tak termasuk di dalam ruang lingkup seorang yang wajib ke atasnya hukum syarak. Jadi dia tak terkena hukum tu. Walau bagaimanapun, kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, wajib mendidik dan mengasuhnya. Kan? Apatah lagi kalau anak itu sudah hampir kepada usia baligh. Jadi maksud Aisyah usfurun, burung itu dengan maksud budak ni macam burung lah. Dia tak ada hukum. Burung ni kalau dia pergi curi boh orang ke, dia pergi makan hak orang ke, dia tak berdosa. Burung ni kalau dia tak bangkit salat subuh pun dia tak berdosa. Kan? Jadi binatang ni dia tak termasuk di dalam golongan yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla atau dihisap amalan dia. Dua golongan sahaja. Golongan apa? Dua golongan sahaja yang akan dihisap oleh Allah pada hari akhirat esok. Yang akan ditentukan nasibnya, yang akan dihalusi setiap tindak tanduk, perbuatan, perkataan, amalan yang dia lakukan di dunia. Dua. Satu, kita lah, manusia. Yang kedua, jin. Dua golongan ini. Sebab itu Quran kata, walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Dan kami sediakan sesungguhnya, kami akan memenuhkan, mengisi neraka Jahannam daripada dua kelompok, dua golongan, kebanyakannya daripada manusia dan jin. Jadi yang akan masuk ke dalam neraka sama ada jin ataupun manusia. Kebanyakannya daripada golongan jin dan manusia,
Kerana jin dan manusia ini mereka mukallaf. Jadi tak ada lembu, tak ada kebau dalam neraka. Kita tak akan duduk dalam neraka tengok-tengok lembu pun kena bakar sama dengan kita. Apa pasal? Tak sembahyang lohor. Sama dengan aku. Yang tu tak berlaku. Boleh? Ini untuk mengingatkan kita bahawa manusia ini pada satu sudut dia mulia. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tapi dalam masa yang sama, kemuliaan itu datang dengan hukum. Artinya dia ada bebanan. Dapat? Okey, baik. Seterusnya, jadi budak ni dia tak berdosa. Dia kata macam tu. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan Aisyah menyebut burung seperti burung-burung di dalam syurga ini kerana mereka bebas untuk bergerak di dalam syurga. Dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini, kan? Roh dia dalam syurga tu bebas. Jadi dia berterbangan seperti mana burung. Ini apa yang dihuraikan oleh para ulama. Baik. Kemudian Aisyah kata seronok budak ni mati kecil, lam ya'mal su' wa lam yudrikhu. Alasan dia apa? Kerana budak ini, bayi ini meninggal sebelum dia melakukan kejahatan, sebelum dia melakukan dosa. Baik, tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak minta tuan-tuan pada pagi ini untuk berfikir sedikit. Pagi-pagi ni kalau kita tak bagi berfikir, dia mengantuk. Dia kira nak pejam lena. Jadi mari kita fikir sikit. Okey. Ada satu soalan yang tuan-tuan kena bagi jawapan. Sekarang ada 3 manusia. Yang pertama, bayi. Yang lahir sebelum dia balik, dia mati. Okey? Bayi sebelum dia lahir, dia telah mati. Dia tak sempat buat dosa apa semua, dia mati. Orang yang kedua, orang yang besar, dewasa, tua. Tapi dia ni sepanjang usia dia telah melakukan kebaikan, amalan dan juga segala inilah perintah yang disuruh. Kemudian barulah dia mati. Okey, kena ingat ni. Nombor 1 budak, nombor 2 orang tua yang sepanjang hidup dia melakukan ketaatan, menunaikan suruhan dan melakukan amal. Itu yang kedua. Kemudian dia mati. Umur 60, 70 dia mati. Orang yang ketiga, the third person, orang yang ketiga ni, dia dibenarkan, diizinkan oleh Allah Azza wa Jal untuk hidup sampai 70. Tapi dia melakukan kejahatan, dia melakukan dosa, dia bergelumang dengan maksiat. Sepanjang hidup dia 70, dia mati. Ingatlah? Okey. Soalannya, di manakah kesudahan bayi ini secara hukumnya? Secara hukumnya, di mana kesudahan bayi ini? Di mana? Di syurga. Okey? Di syurga. Kesudahan lelaki yang tua, membesar, menghabiskan hidup dia dalam ibadah, dia pergi mana?
Dia pergi syurga. Okey, betul. Dua. Berdasarkan hukum lah. Berdasarkan hukum. Tuan-tuan jangan kata pula, mana tahu lagi ni semua kerja Allah Ta'ala. Ni tak berdasarkan hukum. Orang yang buat baik di syurga, orang yang buat jahat di neraka. Secara hukumnya macam tu. Tapi kesudahan akhirnya di sisi Allah lah. Kita tak tahu benda tu. Kita cakap yang kita tahu, takat hukum ni. Okey, baik. Yang ketiga, orang yang diizinkan oleh Allah, dipanjangkan usia dia oleh Allah, dibenarkan dia hidup oleh Allah, tetapi dia melakukan dosa, dia melakukan kejahatan, dia melakukan maksiat. Dia di mana? Dia di neraka. Baik. Ketiga-tiga orang ini bangkit di hari akhirat. Yang kecil, yang tua pertama, yang tua kedua. Okey. Yang kecil ni untung tak? Untung tak? Untung. Sebab apa? Sebab Allah telah ambil dia untuk masuk syurga. Tapi kalau kita tengok, dia ni akan bertikai dengan yang tua buat maksiat ni. Sebab apa? Sebab yang tua buat maksiat ni, dia boleh petikai. Dia kata apa? Dia kata, kenapa Tuhan tak ambil dia ketika kecil? Okey? Kenapa Tuhan tak ambil dia ketika kecil? Tuhan tahu tak kata dia akan buat dosa? Tuhan tahu. Tuhan pasal Tuhan tak ambil dia? Seperti mana yang telah Tuhan buat pada baby tadi, yang menguntungkan baby tadi. Nampak? Baby tadi untung tak? Orang tua buat dosa tu kata, kenapa Tuhan tak buat dia macam budak tu? Baik. Orang tua yang buat baik ni pula, dia akan petikai juga. Apa petikai dia? Apa agak-agak apa dia nak petikai? Yang buat baik ni kata, budak ni tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak buat baik. Aku bolehlah masuk syurga. Pasal aku beramal. Yang budak kecil ni tak beramal. Soalan ini sebenarnya kalau melihat kepada riwayat ni, telah ditanya oleh Abul Hasan Al-Ash'ari kepada bapa tiri dia, Abul Ali Al-Jubbai. Dia tanya dekat bapa dia pasal tiga keadaan ni. Dia kata, kalau orang yang kecil ni mati dulu, dia untung. Pasal dia tak ada buat dosa, tapi dia juga tak buat baik. So dia kata kat bapa dia tanya dekat bapa dia, yang tua buat dosa ni masuk neraka. Masuk neraka pasal dia buat dosa. Pasal apa Allah Ta'ala tak ambil dia waktu dia kecil? Pasal apa Allah Ta'ala tak ambil dia waktu dia kecil? Sebab bapa dia adalah Mu'tazilah. Bapa tiri dia Abul Ali ni Mu'tazilah. Ini tuan-tuan kena fikir sikit lah. Sebab itu di sisi mereka, siapa yang buat dosa besar masuk neraka. Tapi kita di sisi ahli sunnah, syurga dengan neraka ni masuk dengan rahmat Allah. Orang yang buat dosa belum tentu neraka, dan orang yang buat baik belum tentu syurga.
Sebab itu kita kena tengok dalam hadis ni ada sambungan dia. Nabi kata, tak, wahai Aisyah, jangan cakap macam tu. Jangan kata macam tu. Jangan kata dia berbahagia lagi. Sebab apa? Kerana kata Nabi, innallaha khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wahum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah ini telah menciptakan syurga, dan dia juga telah menulis siapa yang akan menjadi penghuninya sejak daripada mereka di dalam tulang sulbi bapa mereka. Tuan-tuan dapat? Maksudnya sebelum lahir lagi dah ditentukan syurga neraka. Demikian juga Allah mencipta neraka, syurga. Pertama syurga, yang kedua neraka. Dan penghuni-penghuninya juga telah ditentukan oleh Allah sebelum mereka lahir. Cuma manusia tak tahu. Jadi kita tak boleh. Yang pertama, kita tak boleh tentukan. Itu yang pertama. Tak boleh tentukan dia ni ahli syurga, dia ahli neraka. Sebab itu rahsia Allah. Itu yang pertama. Kan? Cuma di kalangan ulama kata, untuk kes budak-budak ni turun wahyu yang bagi tahu memang mereka ini di kalangan ahli syurga. Berikutnya, kemudiannya, tapi Nabi tegur Aisyah sebab apa? Nabi tegur Aisyah sebab Nabi tak mau Aisyah mendahului keputusan Allah Ta'ala. Okey? Kemudian tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya kenapa Allah Ta'ala tentukan ahli syurga, kemudian Allah Ta'ala mengizinkan untuk kita hidup, sedangkan syurga dan neraka tu telah ditetapkan, mungkin hadis ni juga boleh menjawab persoalan yang ada dalam fikiran kita. Jadi kalau tuan-tuan pergi tengok satu orang mati, tuan-tuan boleh sebut mudah-mudahan Allah rahmat dia, mudah-mudahan Allah ampun dia, mudah-mudahan Allah letakkan dia di dalam syurga, semuanya doa. Yang kita boleh buat doa sahaja. Kita tak boleh pastikan seperti mana yang telah disebut oleh Nabi kepada Aisyah. Itu dalam kes budak tu. Dalam kes budak. Nampak? Kan? Okey? Kalau budak tu tanya macam mana? Kalau orang tua tu tanya, dia kata, kenapa Allah Ta'ala tak ambil yang buat jahat tu? Kenapa Allah Ta'ala tak ambil dia? Supaya dia tak sempat buat jahat. Kan? Dan budak tu pula, dia boleh tanya Allah Ta'ala. Kalau dia tak masuk syurga kan, dia pasal apa hang tak masuk syurga? Pasal hang tak buat apa? Hang kecil. Dia boleh bagi tahu. Dia boleh tanya balik, kenapa Allah Ta'ala tak biar bagi dia tu? Budak-budak yang kalau budak-budak syurga pun tak, neraka pun tak, pasal dosa dia tak buat, pahala pun dia tak buat. Pak Abdul Hasan tu dia jawab macam itulah. Dia kata budak-budak ni syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Di antara baina manzilatain, di antara dua tempat. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Pasal apa tak masuk syurga? Pasal tak buat apa? Pasal apa tak biar bagi dia panjang umur? Kan? Sebab kalau dia panjang umur, dia boleh buat amalan. Kalau dia buat amalan, dia boleh masuk syurga. Pasal itu tuan-tuan, benda ni benda ghaib yang tak boleh digunakan akal. Baik. Kita ambil last hadis kita. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni telah berkhutbah di hadapan ramai manusia di kalangan sahabat-sahabat. Nabi kata, innallaha, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Nabi kata apa? Innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dhalikal 'abdu ma 'indallah. Nampak? Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada kamu antara dunia dan juga apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih. Hamba itu memilih. Nampak? Maksudnya manusia ni bukan robot. Dia boleh buat pilihan untuk kata yang betul dengan kata yang bohong, untuk bercakap yang elok dengan bercakap yang buruk, untuk taat dan bantah, untuk dengar dan lawan. Itu ialah pilihan manusia. Jadi kita tak boleh blame, tak boleh letakkan kesalahan itu pada Tuhan. Kita tak boleh petikai, pasal Tuhan buat masuk kita ni, pasal Tuhan tak masuk kau ni, pasal Tuhan buat kau ni macam ni, pasal Tuhan layan kau ni macam tu. Tak, manusia diberi pilihan. Kemudian Nabi kata khayyara, dia diberikan pilihan sama ada dunia ataupun akhirat. Fakhtara dhalik al-abdu, maka hamba tadi ni memilih untuk dia mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Tuan-tuan datang ini pun selalu kita sebut, tuan-tuan datang ini dengan pilihan. Sekali lagi tuan-tuan balik pun dengan pilihan. Dengan pilihan. Sebab itu kata ulama. Nampak? Kesimpulan daripada apa yang kita kuliahkan pada pagi ini, tuan-tuan ambil apa yang disebut oleh para ulama, maksud kepada tajuk kita. Hadis-hadis yang telah kita sebut dan kita bacakan tadi, daripada Aisyah riwayat Muslim, kemudian Abu Sa'id riwayat Bukhari. Apa kesimpulan dia? Supaya kita jelas, supaya tajuk ni tak kelirukan kita dah, supaya tajuk ni tak menyebabkan kita jadi sesat. Apa dia? Hadis Aisyah dan hadis Abu Sa'id tidak memberikan ruang kepada kita, tak bagi hak untuk kita serah diri kepada Allah. Nampak? Tuan-tuan tak boleh cakap apa nak jadi, Allah dah tentukan, kita ikutlah apa yang nak jadi. Kita beramal ke tak beramal ke sama. Kita beribadah ke, kita maksiat ke, kita dengar ke, kita lawan ke, kita baik ke, kita jahat ke, sama. Tak sama. Tuan-tuan main sembahyang, ada dua anak. Satu main masjid, satu lagi duduk tidur. Anak tuan-tuan abang ni balik tengok adik dia duduk tidur. Oi, mangkit. Orang balik masjid dah duduk tidur. Hang pergi masjid dengan aku duduk tidur pun tak tentu lagi. Boleh jadi hang yang pergi tu neraka, aku yang tidur ni syurga. Tuhan dah tulis dah. Dah. Tak memberikan kelonggaran. Isu abang tu bila dia dengar adik dia ceramah dia pun tidur. Dia kata hang pun tidur. Aku dengar hang bagi tazkirah tu betul juga. Daripada duduk teruk-teruk pi, biar aku lena seronok lepas hang. Dia tak memberikan hak untuk kita berserah kepada takdir dan kita meninggalkan amalan. Kerana dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi mengarahkan supaya kita melakukan apa yang diwajibkan daripada perintah Allah yang kita serah apa dia? Tuan-tuan, Nabi suruh kita buat, tunaikan, laksanakan perintah yang Nabi suruh kita serahkan. Itu apa dia? Yang Nabi bagi tahu dekat Aisyah, hak Allah. Yang Nabi bagi tahu dekat Abu Sa'id tadi, serahkan kepada Allah. Urusan Allah apa dia? Keputusan. Keputusan. Bukan usaha. Usaha di tangan kita. Keputusan itu di sisi Allah.
Jadi yang tuan-tuan nak serah pada bukan amalan, keputusan. Tuan-tuan semayang, kawan tanya, pasal apa hang semayang? Yang ni kewajipan. Confirm masuk syurga. Yang itu aku serah ke Allah. Yang ni baru betul. Bukan dia serah dengan amalan-amalan tu. Beza tuan-tuan. Periksa. Jawab tu di kita. Keputusan tu di pemeriksa. Bukan ambil kertas kosong, mai bagi kat pemeriksa. Nah, tah saya. Ni hang tak jawab apa pun, kosong, nama pun tak tulis. Kalau jawab pun pemeriksa nak bagi tak lulus juga, baik saya serah terus. Masuk temu duga. Temu duga tu tanya, tak jawab. Hang nak dapat macam mana? Tak jawab. Kalau rezeki jawab tak jawab pun dapatlah. Ini tak betul. Pitih kereta, duduklah kereta sengah. JPJ kata jalan? Tak jalan. Hang nak boleh lesen macam mana? Dia kata kalau Tuhan nak bagi boleh. Yang ni salah. Itu kita kena faham. Yang kita serahkan itu keputusan. Yang tu kita tak masuk campur. Pasal tu kita tak boleh overrule, mendahului keputusan Allah dalam menentukan syurga neraka. Tapi amalan hak kita, tanggungjawab kita. Itu apa yang disebut di dalam hadis ini. Kan? Sebab apa? Barangkali ada yang zahirnya baik, batinnya buruk. Nampak? Amalan dia luar bagus, dalam rosak. Amalan dia banyak, tak ikhlas. Pasal itu kita tak masuk campur keputusan. Allah yang akan nilai. Jadi berdasarkan kepada hadis ni tuan-tuan, kata para ulama, dalam soal takdir rezeki umpamanya, Tuhan telah tulis kadarnya, tetapi Tuhan tak menentukan usaha. Tuhan tulis dah usaha tu, rezeki tu banyak mana, tapi macam mana kita nak dapat, yang tu di tangan kita. Yang tu di tangan kita. Mudah-mudahan dua hadis ni memberikan pencerahan untuk kita berhadapan dengan tahun baru, supaya apa yang kita tak boleh kata tahun depan apa nak jadi, biar dia jadi tak. Ada usaha yang baik daripada kita, tapi keputusan akhirnya apa yang Tuhan nak bagi adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat faedah daripada hadis ni. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.